Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi bersama saya Cikgu Azma dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup KSSA Pendidikan Khas tahun 4. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu tentang unit 1 bertajuk Utamakan Keselamatan. Mari kita memulakan pembelajaran dengan mengenali ruang kerja. Cikgu berharap di akhir pembelajaran ini kamu dapat mengenali 4 jenis ruang kerja serta boleh menyatakan atau menyenaraikan beberapa ciri-ciri yang terdapat di ruang kerja tersebut. Oleh itu, sila berikan tumpuan kamu sepanjang pembelajaran ini. Baiklah murid-murid, mari kita kenali ruang kerja yang pertama. Ini ialah sebuah bengkel masakan. Jika di rumah, ia dikenali sebagai ruangan dapur. Untuk memasak dalam keadaan selesa dan selamat, kita hendaklah menyediakan perabot yang sesuai. Antara perabot yang boleh disediakan seperti kabinet, meja kerja dan juga rak penyimpanan bahan masakan. Di bengkel ini juga terdapat beberapa jenis peralatan elektrik. Apakah peralatan elektrik yang sesuai diletakkan di bengkel masakan ini? Peralatan elektrik yang sesuai untuk diletakkan di ruangan masakan adalah seperti peti ais, mesin penisar, cerek elektrik, periuk elektrik, ketuhar gelombang mikro ataupun juga dikenali sebagai oven dan juga beberapa jenis peralatan yang lain. Punca kuasa elektrik atau juga dikenali sebagai suis perlu kita sediakan untuk kita menggunakan setiap peralatan elektrik ini. Suis elektrik ini hendaklah berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk kita gunakan. Pastikan kamu tidak menggunakan suis elektrik yang telah rosak. Begitu juga peralatan elektrik yang lain. Jika peralatan elektrik itu telah rosak, seelok-eloknya kamu tidak menggunakannya lagi. Di bengkel masakan, terdapat beberapa jenis peralatan memasak seperti periuk, kuali, pinggan dan mangkuk, cawan atau gelas, pisau, sudu dan garpu serta beberapa jenis peralatan yang lain. Jika kamu lihat di dalam gambar ini, terdapat satu papan maklumat juga disediakan. Selalunya, papan maklumat ini akan memaparkan peraturan-peraturan keselamatan yang perlu diamalkan sepanjang berada di bengkel masakan, jadual bertugas harian murid dan juga contoh pakaian yang sesuai dipakai oleh murid ketika berada di bengkel masakan. Baiklah murid-murid, mari kita kenali ruangan kerja yang kedua. Ini ialah sebuah bengkel jahitan. Di bengkel jahitan juga terdapat beberapa jenis perabot yang disediakan. Antaranya adalah seperti meja kerja, rak atau almari untuk menyimpan alat dan bahan menjahit, serta papan penggosok pakaian. Terdapat juga peralatan elektrik yang disediakan di ruangan ini seperti mesin jahit elektrik. Sama seperti di bengkel memasak,
Punca kuasa elektrik atau suis elektrik juga diperlukan di ruangan ini. Sepanjang berada di bengkel jahitan, kamu hendaklah sentiasa patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah murid-murid, mari kita kenali ruang kerja yang ketiga. Ini ialah sebuah tapak perkebunan. Selalunya, aktiviti berkebun dilakukan di kawasan luar bangunan dan secara terbuka. Ini kerana dalam aktiviti berkebun, kita memerlukan beberapa jenis sumber semula jadi. Sumber-sumber tersebut boleh didapati di persekitaran kita, seperti tanah, air dan udara. Sama seperti manusia, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan sumber semula jadi ini untuk terus hidup. Jika kamu lihat di dalam gambar ini, petani ini telah menanam dengan menggunakan kaedah batas dan juga menanam di dalam tayar. Sebenarnya, terdapat beberapa kaedah penanaman yang lain, seperti menanam di dalam polybag, bekas-bekas kitar semula ataupun juga melalui kaedah hidroponik. Untuk melakukan aktiviti berkebun, kita memerlukan beberapa peralatan yang sesuai, seperti cangkul, parang, alat penyiram dan juga serampang tangan. Selain itu, kita juga boleh menggunakan kereta sorong, sekop, pongkis dan juga gunting yang sesuai untuk aktiviti menanam. Baiklah murid-murid, mari kita kenali ruang kerja yang terakhir. Ini ialah sebuah tapak penternakan. Kamu boleh melakukan aktiviti penternakan sama ada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Ini bergantung kepada jenis haiwan yang kamu ingin pelihara. Kita juga perlu memastikan ruang penternakan ini berada dalam keadaan bersih dan selamat. Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.